بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا،
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو. Jangan mengata hang bagui rung hambai saya memang pun. Salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk menuliskan doa-doa yang indah yang kita tujukan kepada sahabat-sahabat di alam maya, yang kita tujukan
untuk siapa pun yang kita harapkan. Moga kesembuhan, ya Allah berilah kesembuhan kepada sesiapa yang mungkin diuji dengan COVID ataupun apa sahaja tuan-puan sekalian. Ambillah satu masa, tuliskan doa. Masya Allah, ketika menuliskannya, hati perlu hadir sama. Hati hadir sama. Ketika kita mendoakan kebaikan sahabat-sahabat di alam maya, Masya Allah, mudah-mudahan itu merupakan satu doa yang mustajab. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendoakan saudaranya secara sembunyi, maksudnya saudaranya pun tak tahu dia mendoakan, maka itu adalah doa yang dimakbulkan Allah dan ada malaikat yang mendoakan baginya di kepalanya. Subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Alhamdulillah. Sambil-sambil saya bercakap, sambil-sambil tu boleh tuliskan anda boleh jawab tadi saya dah bagi salam. Kemudian sahabat-sahabat boleh saling mendoakan untuk semua, insya-Allah. Berilah kesembuhan kepada suami saya yang masih di ICU COVID. Masya Allah, kita doakan buat Puan Naziha Amir. Masya Allah, Allahu Akbar. Berilah kesembuhan kepada suami Naziha Amir, ya Allah, sekarang masih di ICU COVID. Masya Allah, Allahu Akbar. Bila kita sebut pasal ICU, memang ada kebimbangan yang berganda lah. Berbanding yang COVID positif, kuarantin di rumah, kuarantin di tempat pusat kuarantin. Jadi kita mendoakan, subhanallah, tengok doa yang indah. Semoga Allah anugerahkan redha, rahmat, petunjuk dan keampunan buat semua sahabat. Tuan-puan sekalian, tidak harta ataupun hadiah yang paling mahal. Hadiah yang sangat mahal, sahabat-sahabat, bila kita dapat doa daripada sahabat kita. Bila kita berhubung melalui doa, walau di mana pun kita berada, sebenarnya kita sedang menyimpul kasih sayang. Kasih sayang yang dibina di atas doa, tuan-puan sekalian. Kasih sayang yang dibina di atas pertalian langit. Masya Allah. Atas pertalian langit. Bukan pertalian bumi berjumpa, tak. Tetapi kasih sayang dibina atas doa, ia sangat hebat. Kerana perantaranya adalah para malaikat yang sama mengaminkan. Para malaikat yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih juga sahabat-sahabat di FB. Saya tengok ada Martini Kasim. Semoga kita semua dalam rahmat dan perlindungan Allah. Seronok tengok doa-doa ni. Aida Yusof doakan kita supaya dilindungi daripada COVID-19. Diberi keluasan rezeki dan diampunkan dosa-dosa kita. Amin. Nur Haskin doakan semoga hari ini lebih baik daripada semalam, insya-Allah. Semoga digunakan rezeki yang tidak sangka buat semua sahabat-sahabat. Semoga digunakan rezeki yang halal. Amin. Ya, kadang-kadang saya minta, bukan kadang-kadang, saya minta dengan Allah, ya Allah, jika ada rezeki yang kotor, yang tidak halal dalam rezekiku, maka tolong sucikan ya Allah, bantu sucikan. Kita kena minta, tuan-puan sekalian. Kadang-kadang kita bimbang kan. Kita duduk dalam rumah, sumber kita beli rumah ni. Guna kereta, sumber beli kereta. Makan minum lagi kita bimbang. Jadi minta dengan Allah, ya Allah, jika ada rezeki yang bercampur dengan syubhah, yang haram, yang kotor, maka sucikanlah untuk kami ya Allah. Kan, minta Allah bagi petunjuk untuk kita bersihkan harta kita. Di sana Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabati min haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka neraka lebih utama baginya untuk membakarnya. Kita tengok Rosnah Hashim doakan kesihatan yang baik, dijauhkan daripada wabak dan sentiasa dalam perlindungan Allah. Okey, Farida Abdul Rahim menyebutkan tentang doakan anak saya yang baru dapat tahu kena COVID, termasuk keluarga besan saya. Allahu Akbar. Ya, sudah tentu susah hati anak, menantu, besan, COVID. Mudah-mudahan asbab COVID ini hubungan keluarga semakin rapat. Kan, semakin rapat, saling mendoakan, saling menguatkan. Masya Allah. Kalau dulu hubungan keluarga, hubungan sahabat di alam maya, kita dikuatkan dengan berita-berita gembira, dengan kebahagiaan yang dikongsi. Tapi hari ini lebih banyak yang dikongsi adalah kegelisahan, kebimbangan, ketakutan, kesakitan. Dan kita berkongsi ataupun berkasih sayang, saling berhubung di atas jalan doa, jalan mengingatkan tentang kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang selalu kita baca, surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
demi masa. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Sangat rugi. Dan ayat ini menyebutkan tentang sesungguhnya kebanyakan manusia ini dalam kelalaian, dalam kerugian, dalam kebinasaan. Namun ada kecuali. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali ni sedikit. Maksudnya banyaknya yang lalai, banyaknya dalam kerugian. Illa, kecuali. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Yang beriman dan orang yang beramal soleh. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan yang selalu mengingat tentang kebenaran dan mengingat tentang kesabaran. Sebab itu bila COVID-19 ini datang, masing-masing lebih banyak mengingatkan tentang kebenaran. Ya, kita mula berubah, cari majlis ilmu, cuba nak hijrah, kan? Menerima kebenaran demi kebenaran. Kalau dulu tolak, tangguh, sekarang mula terima. Dan juga selalu mengingat tentang kesabaran. Subhanallah, saya ada beberapa grup WhatsApp kan. Memang hampir setiap hari semua grup WhatsApp ada update tentang COVID. Kan? Yang ni mak dia, yang ni adik-beradik dia, yang ni suami dia, yang ni ya Allah. Kita selalu mengingat tentang kesabaran. Di FB pun sama. Masya Allah. Kan? Antara ayat yang lembut lah untuk kita ingatkan tentang kesabaran adalah ayat berbentuk doa. Ayat berbentuk doa. Kalau kita cakap sabarlah, semua orang pun diuji. Lagi nak marah orang sabar. Orang tengah uji tu. Dia tengah mengumpul sabar tu tuan-puan sekalian. Dan alangkah manisnya kalau kita buat ayat macam ni tau. Kita buat ayat. Semoga Allah anugerahkan kekuatan, ketenangan. Allah angkat darjat daripada ujian ini. Dan Allah kurniakan kesabaran dan juga keredaan dalam hati. Oi, itu indah sangat. Namanya doa tapi sebenarnya itu pesanan. Sebagai indirect lah. Indirect tuan-puan sekalian. Bukan direct. Kalau direct, sabarlah. Tu direct lah kan. Kita suruh dia sabar. Tapi biasanya orang sedang ujian, dia tengah sabar, dia tengah kumpul. Dia tengah kumpulkan kesabaran tu tuan-puan sekalian. Memang dia tengah berjuang dan tengah berusaha untuk sabar. Jadi kita buat doa yang macam tu, dia akan rasa macam kuat, tenang. Lagi-lagi kalau orang yang tengah diuji, kita sebut, semoga dengan ujian ini Allah berikan kamu syurga. Allah berikan, Allah ampun, Allah naikkan darjat. Ya, ini beri kekuatan kepada orang-orang yang sedang diuji. Subhanallah. Sazira Jafrahim. Moga Allah lindungi, rahmati tiap saat nafas. Tiap nafas. Subhanallah. Sazira Jafrahim doakan supaya setiap saat nafas kita dalam rahmat Allah. Tiap langkah kita, ada lagi ni. Tingkat langkah kita semua. Mohon doa rizki saya untuk kurniaan zuriat lagi. Dan untuk mereka yang mencuba untuk ziarah. InsyaAllah kita doakan. Terima kasih kepada Syafiq Iswandi Ayub yang mengingatkan kita tentang selawat. Jadi kita ambil masa sikit. Tadi kita dah mula dengan Al-Fatihah. Kita dah mula dengan 10 ayat awal dan akhir Al-Kahfi. Kita dah mula juga dengan Asmaul Husna. Jadi kita sambung selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, saya nak tulis selawat yang saya sebut tu. Dan selawat yang pertama, lepas tu ada perubahan sikit tu. Okey, cuba perhatikan. Ustazah, boleh ke tambah-tambah? Dibenarkan para ahli ulama kata selawat. Kan, boleh saja kita tambah. Tapi basic selawat tu ada. Okey. Kita pergi kepada whiteboard. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selawat yang saya bacakan tadi tu,
Allahumma Okey, Cik. Okey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya ulang 10 kali? Itu ada berdasarkan hadis Nabi SAW tentang kelebihan selawat 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi, kita boleh sebut wa ala alihi wa sahbihi wa barik Okey. Ada juga yang tak tambah, yang tak masukkan wabarik, terus wasalim pun tak ada masalah. Okey. Saya jelaskan maksud dulu. Nanti saya jelaskan kenapa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma membawa maksud ya Allah. Wahai Allah. Rayuan kita lah Allahumma. Wahai Allah, duhai Allah, ya Allah. Salli rahmati. Maksud salli ni luas juga, tapi mudah untuk difahami. Kita letakkan maksud dia ya Allah rahmati, ke atas, ala, ke atas, sayyidina, penghulu kami. Membawa maksud juga adalah sayyidina ni penghulu, ketua. Jadi penghulu kami membawa maksud penghulu para nabi. Sayyidina, penghulu para nabi. Sayyidil mursalin, penghulu para rasul. Sayyidil anbiya, penghulu para nabi. Sayyidina, penghulu kami, penghulu para nabi dan penghulu kita. Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala, dan ala, ke atas, alihi, ahli keluarga. Ini sangat dituntut. Dan ke atas, kita doakan apa? Rahmat. Rahmat. Kita doakan Nabi Muhammad dirahmati Allah. Kemudian ahli keluarga dirahmati Allah. Dan lagi, wani dan wasahbihi, dan para sahabatnya. Bila ada hi ni nya. Tahu? Nya. Nya ni kembali kepada siapa? Dan ke atas keluarganya. Keluarga siapa? Nabi Muhammad. Dan sahabatnya, hi tu nya. Dan sahabatnya, nya tu juga kembali kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Wasahbi, dan para sahabat. Wabarik, dan barakah. Dan salam, wasalim, dan kesejahteraan. Masya Allah. Kita doakan 3 perkara kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada ahli keluarga baginda dan juga kepada para sahabat. Apakah 3 perkara tu? Yang pertama, kita doakan dirahmati Allah. Yang kedua, kita doakan diberkati Allah. Kemudian kita mendoakan diberikan kesejahteraan. Okey.
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam perintah selawat, sebab itu selawat dan salam adalah wajib hukumnya. Selawat dan salam ada beberapa hukum. Yang pertama, hukumnya wajib. Yang kedua, hukumnya sunat. Sunat yang sangat dituntut. Bilakah selawat dan salam boleh jadi wajib? Ketika bila? Ketika solat. Bila tak selawat dan tak salam, tak sah solat. Solat tidak diterima tanpa ada selawat dan juga salam. Nanti kita perhatikan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wahai orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Itu ayat surah Al-Baqarah kan? Ustaz boleh cari tak? Innallah, sebab ada orang nak buat catatan ayat mana, surah mana. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wahai orang-orang yang minta maaf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Masya Allah. Apakah maksud Allah berselawat kepada Nabi? Membawa maksud Allah merahmati Nabi. Apakah maksud malaikat berselawat kepada Nabi? Ia membawa maksud malaikat mendoakan Nabi. Itu penjelasan alim ulama. Al-Ahzab ayat 56. Okey. Doa kewajipan selawat itu sahabat boleh cari. Saya ni bab Al-Ahzab hafal, tapi lepas tu ayat tu tak ingat surah mana. Surah Al-Ahzab ayat 56. Dah tua kan. Surah Al-Ahzab ayat 56 adalah perintah selawat. Perintah selawat dan salam. Bukan selawat saja, dan salam. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey. Sambungan firman Allah surah Al-Ahzab ayat 56 ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan juga salam. Sallu 'alaihi, ucaplah selawat ke atasnya, wa sallimu taslima, dan ucaplah salam sejahtera ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam bacaan at-tahiyat dua-dua ada. Kan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, tu kita bagi salam. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dua-dua ada dalam bacaan tahiyat. Kalau tinggal dua tu, solat tak sah. Walaupun dia dah di hujung solat. Yang lain semua sempurna. Tapi tertinggal selawat, tak sah. Tertinggal salam, tak sah. Sebab itu, selawat dan salam ini ada ketikanya wajib, dan di luar solat maka ia sunat yang sangat dituntut. Tuan-puan sekalian, ada satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, ini dalam bab yang pertama, kitab buku Sahabat Dunia Akhirat. Ini buku pertama saya, tuan-puan sekalian, bestseller. 2 bulan dah 40,000 naskah habis terjual. Banyaklah sejarah Sahabat Dunia Akhirat ni. Jadi kalau siapa yang nak, masih lagi boleh PM lah ya. Okey, saya nak baca satu hadis Nabi SAW yang dah saya bacakan, cuma nak ulang balik supaya kita lebih kuat, supaya iman itu bertambah. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, ini hadis sahih riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimisli. Yang bermaksud, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dimakbulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang dia dapatkan. Okey, poin daripada hadis sahih tersebut, Nabi mengkhabarkan kepada kita, sesungguhnya doa kepada saudaranya secara sembunyi, ia adalah doa yang dimakbulkan Allah.
akan ada malaikat yang berada di kepala kita yang akan mengucapkan amin. Malaikat mengaminkan, maksudnya mendoakan supaya doa itu makbul. Kemudian malaikat mendoakan bagi kamu juga apa yang dia dapatkan. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, sebaik-baik doa yang kita tujukan ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doa apa dalam selawat? Kita doakan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan rahmat. InsyaAllah kita akan dapat kembali doa tersebut. Kedua, kita doakan keberkatan, kita doakan kesejahteraan. Kita akan dapat balik. Masya Allah. Ini dijelaskan dalam hadis Nabi yang lain. Bahkan kalau doa kita kepada sesama manusia biasa, saya doakan suami, saya doakan sahabat-sahabat, mungkin imbalannya sama. Faham tak? Doa sekali dapatlah kembali sekali. Tetapi berbeza bila kita mendoakan kepada Nabi SAW, kita akan dibalas 10 kali. Ini disebut dalam hadis sahih. Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawat." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi doa kita kepada Rasulullah telah diajarkan. Kita tak bolehlah nak tambah doa-doa yang lain. Tapi dan selawat tu dah sempurna. Tuan-puan sekalian, yang mana bila kita doakan kepada Nabi SAW, kita dibalas 10 kali ganda. Berbezalah dengan kita doakan saudara kita yang biasa. Ialah sahabat-sahabat, pasangan, anak-anak dan sebagainya. Jadi sebab itu kita sangat dituntun. Sampai Nabi kata, "Ghurima anfun man zukirtu indahu lam nusalli alayya." Sangat rugi. Ghurima ni macam celaka, macam Nabi bukan nak celakakan kita, cuma Nabi kata rugi yang amat. Barang siapa yang disebut namanya, namaku di kalangannya, tapi dia tak berselawat padaku. Nabi kata bila namaku disebut dia tak selawat, amat rugi. Amat rugi. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, adakah Rasulullah rugi? Tak. Adakah Rasulullah hakikatnya perlukan doa kita? Tak, tuan-puan sekalian. Rasulullah memang dirahmati Allah. Rasulullah memang diberkati Allah. Rasulullah dah sejahtera. Rasulullah dah hidup bersama dengan Allah. Rasulullah dah confirm syurga. Rasulullah tidak ada apa-apa dosa. Tapi kenapa kita berterusan untuk doakan Nabi? Tuan-puan pernah tertanya tak soalan tu? Kenapa kita berterusan kena mendoakan Nabi? Sedangkan Nabi dah confirm syurga. Kenapa tak doakan direct je diri kita? Ya Allah, rahmatilah aku, rahmatilah aku. Instead of kita nak doakan Nabi, baik doakan kita. Kalau fikir logik, betul kan? Tetapi rupanya, sebab kita mendoakan Nabi, lalu dengan itu Allah membalas berkali ganda kepada kita berbanding kita doa direct kepada kita. Bukan kata tak boleh doa direct untuk kita, doalah direct. Ya Allah, rahmatilah hidupku. Ya. Tetapi jangan tinggal cara doa yang mustajab untuk kita minta dengan Allah supaya hidup kita dirahmati, hidup kita sejahtera, selamat, adalah kita mendoakan ke atas Nabi SAW. Sebab itu salawat itu bukanlah kerana Nabi yang perlu, tetapi kita yang perlu. Salawat itu akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan Nabi SAW ingin mencari sebab untuk kita mendapat syafaatnya. Subhanallah. Nabi memang nak bantu umatnya. Nabi memang nak memberi syafaat kepada umatnya. Tapi mesti ada sebab. Mesti ada sesuatu yang boleh Nabi SAW berhujah di hadapan Allah kelak. Sebab itu di sana berkenaan kelebihan salawat terlalu banyak. Atau Nabi sebut orang yang paling rapat denganku di masyarakat kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Dan pesanan Nabi tentang salawat supaya Nabi boleh beri syafaat, bantu, tolong kita. Na'udzubillah jika ada di kalangan kita yang ditakdirkan, yang akhirnya bila timbangan amal soleh dan amal toleh tu, tuan-puan sekalian, kan, akhirnya ditakdirkan ke neraka. Subhanallah, kita masa tu boleh tak minta tolong mak ayah? Tak. Suami, isteri, anak-anak, tak ada siapa yang boleh tolong kita. Tapi ada seorang makhluk, ada seorang manusia yang boleh tolong, iaitu Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan sekalian, kenapa Nabi kata rugi sangat bila namaku disebut, kamu tak berselawat padaku? Tuan-puan sekalian, kalaulah dalam majlis ilmu yang disebut tentang Nabi Muhammad SAW kita tak berselawat, agak mustahil untuk kita berselawat kepada Nabi ketika kita lalai. Ketika kita berada di shopping kompleks, ketika kita berada di kedai-kedai, di pasar-pasar. Sebab itu bila majlis ilmu, sudah tentu tak lagi daripada kita baca hadis Nabi. Kita sebut tentang Nabi. Jadi saat itu kalau kita tidak mampu nak selawat dan ingat pada Nabi, maka agak mustahil untuk di waktu-waktu yang lain untuk kita berselawat kepada Nabi SAW. Satu Nabi sebut, sangat rugi, celaka kamu yang apabila namaku disebut, kamu tak berselawat kepadaku. Bukan kerana perlunya Nabi terhadap selawat dan doa kita, tetapi kerana perlunya kita terhadap selawat tersebut. Tuan-puan sekalian, siapa kita untuk dapat selawat daripada Allah? Siapa kita ni?
Dengan banyak dosa, dengan amal soleh kurang, dengan malas, dengan banyak alasan untuk beramal, dengan suka nangguh-nangguh, dengan macam-macam lah. Akuilah kelemahan dan aib diri kita terlalu banyak. Tetapi asbab selawat, kalau ikutkan diri tak layak nak terima selawat daripada Allah. Tetapi asbab kita berselawat kepada Nabi dengan khusyuk, dengan tenang, lalu Allah berselawat kepada kita 10 kali. Membawa maksud Allah merahmati kita. Okey, kalau kita tengok dalam selawat yang saya share kali ni, ya Allah rahmatilah salli ala sayyidina Muhammad wa ala, dan ke atas ahli keluarga baginda semualah, isteri-isteri, anak-anak, cucu, ahli keluarga. Memang Nabi menyuruh supaya kita ihtiram, memuliakan ahli keluarga. Wa sahbi, dan para sahabat. Berapa jumlah para sahabat? 1,000, ratus, sangat ramai para sahabat Nabi. Bayangkan kita doakan untuk jumlah yang sangat ramai, tuan-puan sekalian. Wa barik, dan barakah, wa salim. Kan kita pernah biasa tengok ada orang selawat macam ni, dia tambah wa barik wa salim. Salah ke? Tak salah. Ada yang wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kalau saya selalunya wa sahbihi wa salim. Sebab gabungkan terus, memang ini dah habis selawat. Wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kan biasa, ataupun ala alihi wa sahbihi wa salam. Biasa tak? Biasa kan tuan-puan sekalian kalau kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa salam pun boleh, wa salim pun boleh. Wa salim, wa salam. Jadi tuan-puan sekalian, bila kita sebut wa salam di hujung, bermaksud dua terus kita ambil. Kan Allah berfirman tadi untuk dua-dua. Kan ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu. Wahai orang beriman, ucapkanlah selawat dan salam. Jadi selawat yang begini dia campur sekali dah salam. Wasallim, wasallam. Macam itulah sahabat-sahabat. Okey, sekarang harap dapat sikit ilmu tentang selawat, kelebihan dan tuntutan untuk kita mengucapkan selawat. Sekarang kita nak akan pergi kepada bab wuduk. Nak sambung sikit lagi. Lepas tu kita akan teruskan kuliah Riyadhus Salihin. Dan jangan fikir, Ustazah ni kenapa buat wuduk lama ni kan? Hari ni insya-Allah hari last, insya-Allah. Sebab wuduk ni dia ada kaitan dengan hadis yang kita baca sebelum ni. Bukan yang hari Jumaat baru ni, tapi yang sebelumnya. Berkenaan dengan an-nazafatu syatrul iman. Sebahagian ulama mengatakan maksud an-nazafatu merujuk kepada wuduk. Ia adalah sebahagian besar daripada iman. Okey. Kita sambung sikit lagi, tak banyak dah ni. Lepas tu kita nak share doa-doa berkaitan dengan wuduk. Okey, Encik Suami, jom. Tuan-puan ingat tak, hari tu kan saya ada share dengan sahabat-sahabat semua tentang buku Hilyatul Awliya. Buku Hilyatul Awliya. Okey, dia nampak asli. Rasa macam kena gini sikit. Sebab sekejap. Gitu. Tak tahulah macam mana. Boleh Encik Suami tolong tengok. Okey. Baru nampak macam lurus. Tapi yang ni dia jadi tak center kan. Kita boleh pusing. Gitu. Okey Encik. Saya selesa sikit bila lurus macam ni. Okey. Ini kan kitab Hilyatul Awliya. Hilyatul Awliya. Subhanallah. Oleh Al-Imam Al-Hafiz Abi Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asfahani Al-Syafi'i. Subhanallah. Kan kitab ni tuan-tuan sekalian menghimpunkan. Dia ada banyak jilid. Berapa jilid Ustaz? 20 ke lebih? Dah 18 jilid termasuk yang saya pegang. Yang setebal ni ada 18 buah. Ia adalah himpunan kisah para sahabat, kisah-kisah sahih berdasarkan riwayat, dan juga kisah wali Allah, kisah macam-macam lah tuan-puan sekalian. Saya nak baca sikit. So ni kan saya kata saya akan share untuk setiap kali kuliah, saya akan petik. Subhanallah. Saya pagi tadi saya baca satu kata-kata Saidina Umar. Masya Allah. Ini kata-kata Saidina Umar radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat boleh tulis ya. Sebab ini bukan ini ada riwayat dia. Panjang kalau nak sebut riwayat. Contoh dalam buku ni dia akan tulis panjang. Macam ni kan.
Abu Bakar bin Hamdan menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Abu Muawiyah dan Waqi' menceritakan kepada kami, dan Hisham bin Urwah dari ayahnya dia berkata. Maksudnya dia sebut dah perawi-perawi kisah. Kisah-kisah sahabat ni, perawi-perawi tu semua yang siqah. Jadi tuan-puan sekalian, kita bila ada kitab macam ni, ia boleh membimbing dan membantu kita supaya tidak ada Israiliyat, cerita yang direka oleh Bani Israel ataupun cerita-cerita rekaan. Okey, ini kata-kata hebat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Okey, perhatikan. Saya baca je baru kita syarah. Okey. Dia berkata, Umar berkata dalam khutbahnya. Siapa? Sayyidina Umar berkhutbah. Okey, kata Sayyidina Umar. Ini bukan kata Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Kalian tahu bahawa tamak adalah kemiskinan dan tiadanya harapan terhadap milik orang lain adalah kekayaan. Sesungguhnya apabila seseorang memutuskan harapan terhadap sesuatu, maka dia menjadi tidak perlu terhadapnya. Macam laju kan? Saya ulang lagi sekali. Okey. Kalian tahu bahawa tamak adalah kemiskinan dan tiadanya harapan terhadap milik orang lain adalah kekayaan. Sesungguhnya apabila seseorang memutuskan harapan terhadap sesuatu, maka dia tidak perlu terhadapnya. Okey, ini adalah Ibn Wahab meriwayatkan daripada Ats-Tsauri, dari Hisham, dari Zaid bin Salam, daripada Umar. Okey, Sayyidina Umar menyebutkan satu mutiara yang sangat mendalam berkenaan dengan sifat tamak. Sayyidina Umar sebutkan, sahabat-sahabat, sesungguhnya tamak itu tamak adalah kemiskinan dan tiadanya harapan, tidak mengharap apa yang dimiliki oleh orang lain dan kita nak juga, itu adalah kekayaan. Dan Sayyidina Umar menyudahkan dengan sesungguhnya seseorang yang memutuskan harapan terhadap sesuatu, maka dia tidak menjadi perlu lagi. Macam tu. Okey, saya bagi contoh. Thermomix kan? TM6. Thermomix 6 Ya, Thermomix 6 Thermomix. TM6 betul TM6 ringkas dia. Thermomix 6. Betul. TM6. Okey. Ini bukan nak hasut nak apa ni tuan-puan sekalian ya. Saya pun dah lama juga teringin TM6 ni. Teringin kejap tak teringin. Kejap teringin, kejap tak teringin. Bila saya teringin nak TM6 ni? Bila saya duduk tengok orang yang ada TM6 duduk update. Duduk post. Lepas tu kawan-kawan pun ada juga yang share. Dia kata anak-anak kita pun boleh masak tanpa bahaya. Jadi mudahkan kerja, jimatkan masa. Oi, kan rasa macam nak tu kan. Nak sangat lah. Macam tu lah kan. Masya Allah. Ini saya bagi contoh, mungkin tak tepat. Tapi itu bagi diri saya lah. Macam tu. Lepas tu, bila bicara suami kan, suami pun sebut, betul ke akan guna? Kan takut membazir. Lepas tu dah kuali-kuali piuk yang beli tu macam mana? Lepas tu suami saya bagi contoh. Sebelum nak break maker kan, konon nak buat roti, nak jadi isteri solehah kan. Masa nak break maker, macam-macam alasan saya. Bang, roti di luar sana kan. Yalah sejauh mana kita yakin. Kan main nama pun Ustazah kan. Sejauh mana kita yakin. Kita buat sendiri, lebih kita yakin. Lepas tu boleh buat macam-macam. Break maker ni dia uli-uli ni. Ya Allah, lepas beli saya rasa sekali dua je guna Ustaz. Sebab buat-buat tak jadi bang beli je lah roti kat kedai tu. Macam tu lah kan. Banyak-banyak pilihan roti sedap-sedap. Kata, kalau saya nak belajar makan masa juga nak buat sedap-sedap ni. Sebab buat pertama tak jadi, buat kedua tak jadi. Tapi ada lagi lah tu kan. Mana tahu esok ada anak-anak yang suka buat roti. Wallahualam. Masya Allah tuan-puan sekalian. Lepas tu adalah lagi sejarah-sejarah yang tak elok dengan pekakah-pekakah masak ni. Jadi kan, lepas tu bila saya fikir-fikir, lepas tu bila kita memutuskan supaya okey, buat masa ni belum lagi, maka kita dah tak fikir-fikir dah. Dan ketika itu kita mempunyai kekayaan lah. Maksudnya kekayaan bermaksud kita tidak memerlukan.
Bukan sebab kita tak perlu secara hakiki, tapi perasaan dan hati kita dah putuskan supaya kita tak perlu. Maka kita tak jadi, walaupun benda tu lalu, it's okay je. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, siapa yang ada TM6 ni, saya it's okay. Kawan-kawan saya ada, saya kata, seronoknya, bestnya. Tapi memang kita kata, seronoknya, senang Tapi sebab kita dah memutuskan keinginan terhadapnya, jadi kita it's okay. Tak adalah bila masak susah-susah tu kan. Bangka senang, tak ngungkit. Sebab benda tu sebenarnya adalah dalam fikiran kita, dalam perasaan kita. Dan ini di antara masalah besar dan utama para wanita. Saya bukan cerita pasal TM6 saja. Kan perangai orang perempuan, lagi dia tak dapat apa yang dia nak, lagi tu macam-macam lah alasan. Macam-macam lah dia timbulkan bukti-bukti, saksi-saksi. Macam-macam lah dia boleh create benda yang sampai suami kata, memang perlu. Kau tak ada tak boleh hidup ni. Ni memang ni sangat ni, gini-gini. Macam-macam lah tuan-puan sekalian. Kan perempuan terlalu kuat keinginan dan terlalu pandai untuk menguatkan keinginan dia tu, bukti-bukti saksi semua tu kan. Jadi tuan-puan sekalian, Masya Allah, benda tu sebenarnya bermain dalam fikiran dan hati kita. Dan orang yang kaya ada orang yang tidak memerlukan dan dia berjaya memutuskan terhadap keinginannya. Dan sebenarnya it's okay dan benda tu tak ada apa-apa pun. Masya Allah. Dan sifat tamak adalah kemiskinan. Iaitu menginginkan sesuatu apa yang orang lain ada. Itu antara ciri-ciri orang yang tamak. Dan qanaah adalah khazanah kekayaan. Qanaah itu rasa cukup dengan apa yang ada. Cukuplah apa yang ada, gini. Kan kuali ramai, banyak iklan kan keluar, kuali canggih-canggih, ini periuk ni. Subhanallah, kalau saya lah kuali sama yang 10 tahun lepas, macam kedekut kan. Macam kedekut lah kan, 10-12 tahun lepas kuali yang sama, kuali yang ayah saya bagi, dah berkarat dah apa. Subhanallah, kalau pinggan mangkuk pula yang orang bagi hadiah dulu, tapi adalah yang tambahan yang baru, tapi masih guna lagi yang orang bagi hadiah masa kahwin kan, ada pinggan mangkuk bagi kan. Dan rasa cukup. Maksudnya, tapi adalah perkara lain yang saya tak rasa cukup. Bukan saya ni seorang yang rasa cukup dengan semua benda. Itulah, kita jangan sampai tak cukup semua benda. Mungkin kita kuat jaga bahagian ni. Ada orang tak kuat jaga bahagian handbag. Tak cukup dia selalu handbag dia, padahal dah banyak. Ada orang tak cukup bahagian kasut, handbag dia tak heran. Jadi kita muhasabahlah diri kita, sebab sifat tamak ini akan membinasakan kita bermula dalam kubur. Kita akan dihisab, kita akan ditanya. Allah akan tanya, dengan rezeki yang Allah berikan, kita buat apa? Macam itulah. Jadi saya baca ni, pagi ni saya buka tadi, saya baca kata-kata Saidina Umar ni, sebenarnya ia untuk diri saya. Teguran untuk diri saya. Sebab itu ada orang yang memutuskan keinginan terhadap benda, dia keluarlah iklan apa, dia scroll je, tak ada perasaan. Scroll. Dia buka Shopee pun dengan scroll. Tetapi dengan perasaan keinginan yang membuat pada dunia, semua masuk add to cart. Sampai sekarang add to cart tu berpuluh. Sampai ke 100. Tunggu gaji nanti dia nak bayar. Tapi ada juga yang expired macam itulah. Jadi subhanallah. Sebenarnya kalau kita sibukkan sesuatu yang lain, kita akan lupakan perkara-perkara itulah. Jadi Masya Allah, siapa yang mampu beli, tak ada masalah. Ini bukan iklan TM6 ya. Ini bukan iklan Thermomix ya. Bukan. Dan bukan condemn ya. Saya bagi contoh sahaja. Kan marah orang ada TM6. Memang saya tahu banyak manfaat, banyak kegunaan. Mungkin satu hari saya beli. Wallahualam. Okey, Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita nak kita nak sudahkan ni kan. Okey. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kita dah pergi hari tu. Okey, kita nak sentuh sikit perkara makruh yang berkaitan ketika berwuduk. Yang pertama, menggunakan air secara berlebihan, membazir. Tapi membazir ni dah sebut di dalam Al-Quran adalah sahabat syaitan. Maka janganlah dalam perkara sunat kita ambil wuduk sunat, tapi kita buat perkara yang makruh. Na'udzubillah min zalik, takut bercampur-campur lah kan. Jadi tak solid lah, tak sempurna lah. Tak sempurna wuduk kita bila ada pembaziran. Yang kedua, bercakap ketika mengambil wuduk. Kenapa? Solat pun tak dibenarkan bercakap. Kan wuduk pun tak dibenarkan bercakap. Kerana bila bercakap ni, bila buat sesuatu sambil bercakap, dia hilang tumpuan khusyuk. Bila makan pun kita dilarang untuk bercakap. Kan? Maksudnya, perlunya dan Islam mengajar buat sesuatu dengan tenang, dengan khusyuk, dengan tumpuan tuan-tuan sekalian. Kita ni kalau boleh bercakap lah tengah semayang, rasa bercakap kita ni kan. Tengah semayang, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca Abiyah Fatihah. Lepas kemah bilik, lepas Umi semayang ni, Umi nak cek. Kalau boleh bercakap, saya cakap. Kan, lepas tu sambung, lepas tu rukuk, bangun lagi. Pergi rendam tu, periuk nasi, lepas ni nak masak terus. Lepas tu sujud. Bangun 2 atau 2 sujud. Baju angkat. Dah tengah hari ni, dah kering dah tu. Saya cuma bagi andaian. Kalau kita ni boleh bercakap tengah solat, bercakap kita ni. Kalau semayang ramai-ramai pula dengan jemaah, lawai kata lekong. Kata lekong Ustazah Asma. Ya ke Ustazah Asma ada jual telekong? Ada. Berapa warna? Sementara imam duduk baca panjang-panjang tu, borak kiri kanan ni. Saya bagi contoh saja, nak kata ada keadaan yang mana Allah suruh diam. Allah tak bagi kita bercakap. Haram bercakap. Bercakap berdosa. Memang berdosa. Iaitu apa? Waktu solat. Berputus sekejap dengan dunia. Walaupun dalam fikiran ada dunia, duk fikir macam-macam tengah solat, tapi dilarang bercakap tentang dunia. Haram. Berdosa. Masya Allah. Jadi ada waktu-waktu lain makruh. Supaya apa? Kerana bila kita bercakap memang hilang tumpuan. Tak bercakap pun hilang tumpuan sekalian. Kalau bercakap lagi hilang tumpuan. Sebab tak adanya istilah, aku tak tahu apa aku cakap tadi. Tak ada. Apa yang kita cakap mesti bermula daripada detikan hati. Sebab tu kadang kita orang perempuan kan, buat ayat minta maaf dengan suami. Bang, saya minta maaf sangat. Saya sebenarnya tak niat pun nak cakap macam tu. Saya tak bermaksud pun. Saya tak tahu kenapa saya cakap macam tu. Itu ayat berhelah lah. Sebenarnya memang tak benar lah tuan-puan sekalian. Nak kata menipukan kecil hati orang perempuan. Tipulah. Tapi sebut juga tipulah tak terlintas. Mesti terlintas juga tu, sebab tu keluar. Mustahil cakap tu tanpa lintasan hati. Sebab itu waktu wuduk pun kita dilarang. Makruh kita bercakap. Fokuslah kepada ambil wuduk. Masya Allah. Okey, kita tengok. Yang ketiga, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan bagi orang yang berpuasa. Makruh lah bagi orang berpuasa. Lebih-lebih pula kumur. Dia siap. Makruh. Dibimbang adanya peluang untuk terbatalnya puasa. Kedua, masuk ni pun. Okey. Kemudian yang keempat, menyimbah air ke muka. Macam ni tau. Basuh muka tapi ambil air. Sebenarnya kita kan kena ni sapu. Okey. Mendahulukan basuhan anggota wuduk bahagian kiri. Makruh. Jadi kanan dulu ya. Membasuh atau menyapu anggota wuduk lebih atau kurang daripada 3 kali dengan yakin. Maksudnya Allah tak sukalah. Ya, ambillah sunat 3 kali. Kalau lebih dan kurang. Okey, meminta bantuan orang lain membasuh anggota wuduknya tanpa uzur. Tanpa uzur. Bukan dia sakit, tapi dia minta orang lain ambil wuduk. Makruh. Mengelap anggota wuduk setelah mengambil wuduk dengan tualat dan lain-lain kecuali kerana keuzuran. Jadi sunatnya adalah kita tak lap air wuduk tu, biar kering sendiri. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, berlebihan semasa mengambil wuduk ini disebut di dalam berlebihan mengambil wuduk ni disebut di dalam satu ini daripada sahabat Nabi, tuan-puan sekalian. Sesungguhnya Rasulullah SAW lalu di suatu kawasan dan melihat Sa'ad sedang berwuduk. Lalu baginda bersabda, kenapakah israf? Israf ni, mana israf? Ni asarf, israf. Kalau orang sebut perkataan israf, kita faham maksud dia berlebihan. Maka Sa'ad menjawab, adakah pada wuduk juga terdapat israf? Berlebihan, membazir? Lalu baginda menjawab, ya, sekalipun kamu berada di sungai yang mengalir. Nabi larang berlebihan. Walaupun kamu ambil air di sungai mengalir pun, kamu jangan berlebihan. Kamu israf. Nabi larang. Okey, seterusnya kita tengok perkara yang membatalkan wuduk. Keluar sesuatu daripada kedua jalan kubur dan dubur, melainkan keluar air mani. Ini kerana keluarnya air mani, mandi wajib perlu dilakukan dan ia merupakan perkara yang lebih utama dilakukan dahulu. Okey. Maksudnya di sini tak apalah tak sebut tu keluar sesuatu daripada dua jalan, kubur atau dubur, automatik batal wuduk. Yang kedua, hilang akal tiba-tiba, okey, sama ada dengan tidur atau selainnya. Tidak membatalkan wuduk yang tidur dalam keadaan duduk yang tetap punggungnya ke atas tempat duduk. Ini saya terangkan sikit. Bersentuhan kulit di antara lelaki dan wanita ajnabi boleh berkahwin secara langsung, iaitu tanpa berlapik. Menyentuh kubur dan dubur dengan telapak tangan tidak berlapik. Okey.
Sebenarnya ada lagi lah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Saya nak share sikit. Ustaz. Kan, dekat sangat tak? Tak, okey. Pasal selalu orang confuse. Dan benda ni sebenarnya saya kena terangkan dekat situ sekejap. Ataupun kita habiskan dulu baru saya sebut pasal batal tu, benda yang biasa orang confuse. Saya nak habiskan sini dululah. Lepas tu baru kita pergi ke sana. Okey, kisah Rasulullah SAW menegur sahabat yang tidak menyempurnakan wuduk. Nabi SAW pernah terlewat menyertai kami. Ini hadis sahih, tuan-tuan sekalian. Hadis sahih. Nampak tak ni? Macam tinggi ni. Nampak bawah ni? Okey, Nabi SAW pernah terlewat menyertai kami dalam suatu perjalanan yang kami lakukan. Ketika baginda menyusuli kami, waktu solat sudah hampir habis. Faham ya? Mungkin dalam perjalanan nak menuju perang, ialah urusan-urusan ni lah, jihad. Jadi, masa tu, waktu solat dah hampir habis. Maksudnya, solat ni dilewatkan bukan sebab sengaja ya, kerana ada keuzuran. Betul-betul perkara yang menghalang. Lalu, kami berwuduk dengan hanya mengusap kaki kami, iaitu ambil wuduk tak sempurna lah. Mungkin ambil air lap-lap macam tu je, tidak sempurna membasuhnya. Maka Nabi SAW menyeru dengan suara yang keras. Maksudnya dengan tegas. Keras maksudnya dengan tegas. Suara kuat ke maksudnya dengan tegas. Nabi sebut apa tuan-tuan sekalian? Perhatikan. Nabi bersabda, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah akan masuk neraka. Bagi dia menyeru hingga 2 atau 3 kali. Masya Allah, Nabi seorang yang lembut. Tapi bila Nabi menggunakan suara yang keras, suara yang tegas, maksud benda tu sangat penting. Dan Nabi bukan ulang sekali, disebutkan Nabi ulang 2 atau 3 kali. Nabi sebut apa tuan-puan sekalian? Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah akan masuk neraka. Maksudnya orang yang berwuduk tak sempurna adalah ciri-ciri ahli neraka. Adalah sebab untuk dicampakkan ke dalam neraka. Dan Nabi sebut celaka bukan Nabi nak celakakan umatnya. Cuma Nabi nak bagi penegasan supaya umatnya tak celaka. Maksud ambil wuduk biar betul-betul. Basuh kaki tu kena gosok juga. Kadang-kadang kita tak tahu kita pijak apa yang melekat dekat kaki. Tengok tapak kaki. Cek betul-betul. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey. Kita tengok lagi galakan memperelok wuduk. Ini daripada hadis sahih. Nabi bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'." Barang siapa yang berwuduk dan dia memperelokkan, barang siapa yang mengambil wuduk kemudian memperelok, menyempurnakan wuduk, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfari. Maka akan keluarlah dosa-dosanya daripada badannya sehingga keluar juga dosa-dosa tersebut daripada kuku-kukunya. Masya Allah. Nampak ayat ni Nabi sebut man tawadda'a, barang siapa yang berwuduk. Tapi bukan Nabi habis di situ saja. Bukan Nabi sebut siapa yang berwuduk maka keluarlah dosa-dosa daripada tubuh badannya sampai ke celah-celah kukunya. Tapi Nabi sebut fa'ahsanal wuduk. Dan barang siapa yang berwuduk dan memperelokkan, menyempurnakan wuduk. Sama juga solat. Tak cukup dengan solat, tapi kita kena belajar solat yang sempurna. Tak cukup dengan puasa, tapi belajar supaya puasa yang sempurna. Tak cukup dengan wuduk saja, kena belajar bagaimana nak menyempurnakan wuduk. Ustazah macam mana nak cuba kan? Dengan sunatnya, jangan buat makrohnya, dengan doanya. Tapi Ustazah kalau tak buat semua tu sah tak wuduk? Sah. Kan kamu niat je, lepas tu buat je yang wajib, lepas tu ambil sekali je. Ambil basuh ni, lepas tu sekali je. Sah. Sah. Tetapi buatlah sebagaimana sunnah-sunnah Nabi, maka itu menuju kesempurnaan. Mesti ada beza. Dari sudut pahala, dari sudut kedudukan wuduk itu sendiri. Mesti ada beza tuan-puan sekalian. Kenapa wuduk yang begini kesannya begini? Mesti berbeza kesan-kesan. Kenapa Ustaz? Tak ada apa tu? Okey, kita tengok tuan-puan dimati Allah sekalian. Hadis Nabi tentang anjuran membasuh tangan selepas bangun daripada tidur. Nabi SAW bersabda, dan jika salah seorang daripada kalian bangun daripada tidur, maka hendaklah dia basuh tangannya sebelum memasukkan tangannya ke dalam air wuduk. Kerana dia tidak tahu di mana tangannya berada malam tadi. Sunat bila bangun tidur basuh tangan dulu sebelum berwuduk. Sebab kita tak tahu tangan kita mengayau. Kita tidur tapi tak nak tangan jaga. Tangan bangun, tangan bergerak. Tak tahu pegang apa waktu tidur. Korek hidung ke, korek telinga ke. Apa-apalah tuan-puan sekalian. Jadi itu adalah sunat. Sebelum kita ambil wuduk, basuh tangan sebelum memasukkan tangannya ke dalam air wuduk. Kalau kita ni air wuduk daripada air takungan. Okey, subhanallah.
Ini hadis yang sangat penting untuk kita memahami kenapa wuduk sampai peringkat ini Nabi SAW cerita pada kita kelebihannya bila sempurnakan wuduk. Okey, ini hadis Nabi yang sahih, sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh illa futiyat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Ini adalah hadis Muslim, hadis sahih. Dan saya rasa ramai yang baca doa lepas wuduk, tapi ramai tak tahu betapa hebat dan betapa besarnya kelebihannya. Mari kita baca. Tiadalah seorang kamu berwuduk. Ma minkum min ahadin yatawadda, berwuduk dan memenuhi kesempurnaan wuduk. Tengok. Nabi ulang lagi. Bila bab wuduk, Nabi tak suruh bila kamu berwuduk, ambil wuduk, kelebihan berwuduk. Tapi mesti Nabi akan ikat. Bila kamu berwuduk dan memenuhi kesempurnaan wuduk. Tu yang kita kena bersungguh dan belajar, cuba praktik wuduk yang sempurna tu. Kemudian berdoa. Lepas selesai wuduk dan sempurnakan wuduk, kemudian berdoa. Doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Ada juga matan yang lain menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh pun boleh. Abdullah wa rasuluh pun boleh. Abduhu wa rasuluh pun boleh. Okey. Apa kelebihannya? Lepas ambil wuduk, sempurnakan wuduk dan baca doa ni, kelebihannya akan dibuka baginya pintu-pintu syurga yang 8. Sebab itu pintu syurga memang ada 8. 8 pintu syurga akan dibuka untuknya di mahsyar kelak. Subhanallah. Dia berhak masuk dari pintu mana yang dia nak masuk, dia mahu. Tuan-puan sekalian, kita duk risau ada tak pintu syurga akan dibuka untuk kita? Risau kan? Bila di mahsyar kelak, ada tak pintu syurga yang bila kita risau, okey, terbukalah pintu sabar, pintu jihad. Itu kan disebut dalam hadis Nabi. Pintu sedekah, pintu puasa, pintu macam-macam lagi lah pintu. Kan semuanya ada 8 pintu syurga. Kita bimbang tak ada pintu yang terbuka. Tapi Nabi SAW beri kita satu amalan. Ini hadis sahih daripada Nabi. Dan sudah tentu ini juga janji Allah. Janji Nabi adalah janji Allah kepada yang mengambil wuduk dan menyempurnakan wuduk. Lalu dia membaca ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pun boleh. Ustazah, tapi saya belajar ada tambah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Boleh tambah doa tu, sangatlah bagus. Sebab di sana ada riwayat yang lain yang menyebutkan doa wuduk tu sehingga sekian, dan itu juga dikatakan daripada alim ulama menambah doa wuduk. Nanti kita tulis. Sahabat-sahabat, bayangkan kenapa doa ini diangkat sehingga dibuka 8 pintu syurga. Nanti saya nak tulis. Saya nak tulis doa ni, tuan-puan. Lepas tu kita ni. Okey, itulah yang sebenarnya dah tak akhir. Cik suami, jom kita pergi ke whiteboard sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Mari kita perhatikan tuan-puan sekalian. Saya kan mula-mula saya jumpa hadis ni, saya kata, amalan ni mudah je. Kan? Secara akal kita, doa ni pendek je, susah apa. Tapi sampai 8 pintu syurga dibuka. Lepas tu orang lain boleh berujar. Kalau dia, Ustazah, kalau dia tak tutup aurat tapi dia selalu baca doa ni, dia pun akan dibuka 8 pintu syurga. Kan macam tak puas hati kan, macam mudahnya nak masuk syurga macam tu je. Okey, mari kita cuba jelaskan. Mudah ke tak mudah sebenarnya? Mudah ke tak mudah tuan-puan sekalian? Okey, kita padam ni. Mungkin ada orang kata, Ustazah, kali pertama tengok Ustazah pakai tudung ni. Warna hijau baru. Ini juga tudung by IH Asma Harun. Mungkin ada orang tak tahu Ustazah ada produk. Ada, tapi sebab jarang ni kan. Cik, saya rasa kat depan ni yang kena ke depan. Okey. Depan tu jadi tinggi daripada, sebab tu dia ada dah tanda ni. Okey. Okey.
Doa wuduk tadi, ni kita perhatikan doa wuduk. Lepas ambil wuduk, selesai ambil wuduk, jangan doa dan tandas, keluar. Doa dekat luar. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan rasul wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya pun biasa baca abduhu wa rasuluh. Okey, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi kalau kita jumpa Abdullah wa rasuluh pun boleh, sama maksud. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas tu kan, biasa ada tambahan kan, kita belajar daripada sekolah rendah kan. Allahumma sebab maksud dia ni memang best sangat. Tuan-tuan sekalian, rugi kalau kita tak sambung baca doa ni. Allahumma ja'alni semua nak masuk syurga kan. Takkanlah amalan yang ringan ni pun tak mampu nak buat. Dia macam ni tau. Orang yang nak masuk syurga tapi tak buat amalan untuk masuk syurga, macam orang yang lapar tapi dia tak makan tapi nak kenyang. Faham tak? Orang kata, lapar lah. Makanlah. Tak apalah, tak nak makan tapi harapnya kenyang lah walaupun tak makan. Memang mustahil lah kamu takkan kenyang kalau tak makan. Mana dia mustahil di sisi Allah. Dia buat hujah pula kan. Memang takkan kenyang. Takkan hilang lapar, mesti kena makan. Sama juga orang yang nak berlayar tapi kapalnya duduk di atas darat. Kau nak mana? Nak berlayar di lautan. Dah tolaklah kapal tu ke lautan. Takkan berlayar kapal tu. Jadi orang yang nak masuk syurga tapi tak buat amalan, macam tu lah. Dia menipu dirinya sendiri. Allahumma ja'alni minat tawabin. Minat tawabin. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa ja'alni minal mutatahhirin minal mutatahhirin. Catat dia tuan-puan sekalian di rumah tu. Minal mutatahhirin. Macam tak berlawa kan, tapi yang penting faham ya. Minal mutatahhirin. Allahumma waja'alni minal mutatahhirin waja'alni dah maaf, waja'alni. Okey. Waja'alni min ibadika salihin. Saya ni kalau takut salah dah, saya tak nulis ni tuan-tuan sekalian. Saya ni bila menulis ni, saya ni mendedahkan diri saya untuk dicam. Sebab depan saya ni ramai orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Saya ni penyampai ilmu saja. Jadi kalau saya ada salah tolong tegur. Waja'alni min ibadika salihin. Ni macam panjang kan tuan-tuan sekalian, min ibadika salihin. Okey. Min ibadika salihin. Okey.
Tuan-puan dimati Allah sekalian, cuba tengok. Kita tengok Boleh baca sampai sini. Boleh baca sampai sini. Sudah lengkap. Baca sampai sini, Nabi kata barang siapa lepas mengambil wuduk lalu dia membaca doa ini, dibuka 8 pintu syurga. Baca setakat ni je Ustazah, okey? Okey. Saya sambah doa ni yang saya belajar daripada sekolah rendah, sekolah menengah, doa hafal doa ni. Sangat terbaik, sangat bagus. Subhanallah. Okey, kita tengok maksud. Asyhadu, aku bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Sesungguhnya tiada sembahan. Ilah lebih tepat dengan perkataan tiada sembahan. Apa beza Ustazah sembahan dengan Tuhan? Tuan-puan sekalian, kalau sebut tiada Tuhan melainkan Allah, bagi orang bukan Islam, dia ada Tuhan-Tuhan lagi. Tapi bila maksudnya kan contohlah, kita sebut tiada Tuhan selain Allah. Tapi ada agama, contoh Hindu ke kan Kristian, dia kata Tuhan Allah itu salah satu Tuhan. Dia berhujah, tak apalah, you nak fokus pada Tuhan Allah saja. Kami, Tuhan Allah pun Tuhan kami, tapi kami ada lagi Tuhan-Tuhan lain. Sebab itu dikata kita sebenarnya tak bercanggah pun. Kan? You sembah Tuhan Allah kan? You pilih satu Tuhan saja. Kami ada Tuhan ramai lagi. Jadi kita sama saja. Tak payah gaduh kan? Tapi bila sebut tiada sembahan. Tiada sembahan. Melainkan Allah. Maksudnya berhak disembah hanya Allah sahaja. Jadi mereka tak boleh nak berhujah dengan kita sebab mereka sembah juga yang lain. Itulah antara perbezaannya. Banyak lagi lah perbezaan-perbezaan perkataan tu. Tapi kalau sebut tiada Tuhan pun tepat, tiada sembahan pun tepat. Sebab tu kalau tengok terjemahan ada dua. Kadang guna tanpa aku bersaksi bahawa tiada sembahan ilah, tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Tiada yang disembah melainkan Allah. Biasa kita guna ayat tu kan. Sesungguhnya tiada yang disembah melainkan Allah. Tapi kalau sebut tiada Tuhan melainkan Allah pun boleh. Illa ni melainkan. Mungkin nampak Ustazah Hajar basic. Ustazah pun nak kupas juga syahadah. Tuan-puan sekalian, saya ni nak meraihkan semua. Kalau anda yang dengar kuliah saya, di kalangan yang dah pro, dah belajar silibus tinggi, dah buat syahadah. Tetapi saya tak boleh abaikan ada yang follower orang muda di IG. Ada follower yang baru kenal saya hari ini mungkin. Ada yang baru nak belajar, nak berhijrah. Jadi kalau saya selalu guna level tinggi je selalu, saya takut saya menzalimi orang-orang yang baru nak faham. Jadi ada orang ucap syahadah, dia tak tahu maksud syahadah. Dia ucap syahadah tapi dia tak menghayati dan tak belajar pun apakah perkara yang membatalkan syahadah. Okey, kita sebut aku bersaksi ya Allah. Ini saksi kita, ini ikrar kita. Ini adalah pengisyahan kita, declaration kita. Bahawasanya aku bersaksi sesungguhnya tiada sembahan. Ilah juga kita boleh memaknakan sebagai tiada tempat kita meminta, tiada tempat kita mengadu, tiada tempat kita mengharap, tiada tempat kita mengeluh. Macam itulah kan. Tanpa tiada tempat untuk kita merayu. Illallah kecuali Allah. Wa ashhadu. Dan aku bersaksi. Samalah. Anna Muhammadan. Sesungguhnya Nabi Muhammad. Abduhu. Hambanya. Hu ni nya. Kembali kepada apa? Allah. Wa rasuluh. Dan rasulnya. Adanya ni. He ni nya. Bagi muzakkar. Kalau perempuan abduha. Kan? Abduha. Tapi bila lelaki hu. Dia pergi kepada Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu hambanya dan juga rasulnya. Nampak tak? Hamba mewakili sifat seorang hamba kita. Rasul adalah orang yang diberi amanah untuk menyampaikan. Sebab itu kita ni adalah hamba Allah dan khalifah Allah. Hamba Allah disebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu firman Allah. Allah bagi tahu direct tujuan Allah ciptakan kita illa liya'budun. Allah sebut, aku tak akan ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah, untuk memperhambakan diri. Kepada siapa? Kepada Allah. Kalau bukan sebab tu, tak diciptakan pun jin dan manusia ni. Itu hebat ayat tu sebab Allah menggunakan perkataan illa.
Contohlah kan, kalau saya cakap dekat suami, abang saya tak masak lauk ni kalau bukan sebab abang. Sebab lauk ni saya tak suka. Kan, saya kurang suka, tapi saya takkan masak lauk ni kalau bukan sebab abang. Masya Allah. Bila ada bukan sebab, bila ada ilah, kecuali tu dia menguatkan. Boleh je kalau saya sebut, bang saya masak lauk ni untuk abang. Kan contoh kan, macam special juga. Tapi kalau saya sebut ayat, saya takkan masak lauk ni kalau bukan sebab abang. Macam tu. Saya tak datang ni kalau bukan sebab awak. Kalau orang lain yang panggil saya tak datang. Tapi saya tak datang kalau bukan sebab awak. Allah mulakan dengan perkataan nafiyah, tidak. Wama, dan sesungguhnya. Tidak aku ciptakan, wama khalaqtu, tidak aku ciptakan al-jin wal ins, jin dan juga manusia, illa, kecuali untuk beribadah. Maksud tujuan utama kita ciptakan untuk memperhambakan diri, beribadah. Jadi makan, buat dengan cara sunnah, ibadah. Tidur, buat cara sunnah, ibadah. Berhibur, ikut cara Nabi, beribadah. Semua sebenarnya celik mata sampai tutup mata balik, kita sebenarnya memang buat ibadah, menghampakan diri kepada Allah. Dan Allah sebut pasal kita tentang khalifah, iaitu dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah berfirman, dan apabila Allah berkata, wa idza qala rabbuka, apabila Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan di muka bumi itu khalifah. Siapa yang dimasukkan Allah? Manusia, untuk menjadi pentadbir muka bumi. Bukan Allah lantik malaikat untuk jadi pentadbir muka bumi. Dan kita tengok memang manusia yang tadbir muka bumi. Manusia buat sesuka hati. Kan? Semua Allah tundukkan untuk manusia. Udara Allah tundukkan. Kita menguasai udara. Terbang sana sini dan sebagainya. Dan kita menguasai binatang yang berada di udara. Tembak burung jadi makanan. Allah tundukkan laut untuk manusia. Manusia cari gali petroleum. Manusia jumpa mutiara. Manusia guna semua binatang dalam laut. Ikan-ikan semua kita jadi bahan makan kita. Betul kan? Kemudian Allah tundukkan lagi tanah untuk manusia. Manusia tarah, buat bangunan, tarah. Pokok, semuanya untuk bina rumah dan sebagainya. Allah tundukkan binatang-binatang untuk disembelih jadi bahan makan manusia. Memang Allah benar-benar memaksudkan bila Allah kata, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan di muka bumi itu khalifah. Apa jawapan para malaikat? Qalu, lalu para malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, adakah engkau ingin menjadikan manusia sebagai khalifah yang mana mereka itu akan merosakkan muka bumi dan menumpahkan darah? Bagaimana malaikat tahu sifat manusia sampai malaikat sebut, ya Allah, engkau ingin menjadikan khalifah di kalangan manusia yang mana mereka itu akan melakukan kerosakan dan mereka itu akan menumpahkan darah. Dan memang benar pun. Dan ulama menyebutkan kenapa malaikat tahu sifat manusia ini? Kerana Allah mengkhabarkan tentang ciri-ciri sifat manusia, bab manusia ada nafsu. Kemudian malaikat kata apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ya Allah, wa nahnu, kami ini ya Allah, nusabbihu, kami sentiasa menyucikanmu, bertasbih memujimu ya Allah, wa nuqaddisu lak, dan kami selalu menyucikanmu ya Allah. Malaikat kata, manusia yang engkau nak jadikan dia khalifah, mentadbir muka bumi, satu alam yang sangat hebat ciptaanmu ya Allah, tapi engkau pilih manusia. Sedangkan kami ni ya Allah, malaikat kata, kami selalu menyucikanmu dan kami selalu memujimu, kan, nusabbihu. Subhanallah wa ni'mal. Malaikat macam hairan kan, kenapa manusia yang ada nafsu yang akan buat kerosakan tu yang Allah nak lantik jadi khalifah, mentadbir muka bumi, tapi kami ni tidak, kan? Lalu Allah menjawab, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu kita ni tak boleh lari. Ustazah, saya nak jadi hamba je, tak nak jadi khalifah. Tak. Itu bila lahir je, automatik. Kanan hamba, kiri khalifah. Dua-dua. Apa maksud khalifah? Gunakan apa yang kita ada untuk buat kebaikan, cegah kemungkaran. Ustazah, saya tak ada kekuatan ini dalam rumah tangga. Kita duduk tegur anak-anak tu, duduk elok-elok, makan jangan gelojoh, minum duduk, kalau nak jalan tunduk. Bukankah itu kerja khalifah? Ya, menyuruh kebaikan. Basuh tandas, buat tu, jangan cakap suara tinggi, perlahankan. Sebab itu, ibu ayah kena jalankan peranan sebagai khalifah untuk mendidik manusia ni, anak-anak kita.
Kadang-kadang, Ustazah, saya memang duduk seorang diri, saya tak ada berhubung manusia. Mustahil. Mustahil. Kalau betul-betul lah hidup seorang diri macam Tarzan tu dalam hutan, korang akan jadi khalifah kepada diri sendiri. Tegur, suruh buat kebaikan dan cegah kemungkaran. Macam itulah. Jadi maaf ya macam panjang lebar pula. Cuma saya nak terangkan tuan-tuan sekalian, bila sebut Nabi Muhammad dalam doa ni, abduhu, hamba, wa rasuluh, ini adalah hamba kita lah. Kan kita pun hamba, wa rasuluh, ini adalah tanggungjawab Rasul sebagai penyampai. Rasul adalah, maksud apa wa rasuluh? Dan rasulnya, Rasul, kita sebut risalah kan? Risalah. Bila sebut risalah, risalah ni macam kertas, macam tulisan, macam perutusan, macam tu. Jadi Rasul maksudnya utusan Allah. Utusan Allah. Kalau kita kan hantar seseorang untuk menyampaikan mesej kita. Utusan ni, bila dia sampaikan mesej, dia kena sampaikan exactly sama. Tapi kalau dia takut tambah, habislah. Kalau dia tak sampaikan betul-betul, habis juga. Jadi Rasulullah ni memang utusan Allah yang benar. Exactly yang Allah suruh sampaikan, dia sampaikan. Apa yang Allah larang, Rasulullah pun larang. Itulah tugas besar utusan. Dan utusan ni menanggung beban yang sangat berat. Kecaman, benci. Rasulullah bukan dibenci oleh orang luar, oleh ahli keluarga, oleh bapa saudara. Rasulullah nak dibunuh oleh ahli keluarga. Rasulullah dihalau oleh ahli keluarga. Masya Allah. Sebab itu, kerja utusan ni sangat berat. Dan yang menyambut perjuangan Rasulullah adalah para alim ulama menyampaikan apa yang Rasulullah sampaikan. Masya Allah. Ustaz boleh tak tolong tutup? Macam sejuk. Ni nak habis dah ni tuan-tuan sekalian. Kita tengok Allah, sambungan doa ini. Sebab itu saya faham dengan ilmu saya yang sangat cetek ni tuan-tuan sekalian. Kenapa doa selepas wuduk sehingga dibuka 8 pintu syurga? Kita dah baca hadis Nabi. Siapa yang ambil wuduk lalu menyempurnakan wuduk akan digugurkan dosa. Dosa digugurkan Allah. Dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, dosa telinga, dosa anggota badan yang buat dosa ni, memang anggota wuduk adalah anggota yang terlibat dengan dosa. Gugur dosa. Dan selepas dosa kita gugur, kita berdoa. Itu sangat hebat tuan-puan sekalian. Kita sedang berdoa dengan keadaan kita ni digugurkan Allah dosa. Dan keadaan kita suci bersih daripada wuduk tadi. Subhanallah. Kemudian kita memperbarui syahadah. Kita sedang memperbarui syahadah. Bila kita sebut, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan, tiada disembah, tiada tempat meminta melainkan-Mu ya Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Nabi dan juga Rasul. Dan penyaksian ini bukan penyaksian pada lidah. Mesti disertakan dengan hati. Walaupun mula-mula lidah saja. Lepas seminggu kita amalkan, lepas ambil wuduk je baca doa, mungkin lepas seminggu dia meresap ke dalam jiwa. Hasil daripada apa? 5 kali sehari kita baca doa ni. Sebab itu, bagi orang yang ustazah, saya tak faham, saya tak rasa apa-apa pun. Tak apa, ulang-ulang. Kan? Repetition, mother of knowledge. Mother of ingatan apa encik? Repetition, repeat tu mother of ingatan apa? Ingatan. Remember. Tak, ingatan. Maksudnya, repeat ni, kita ulang-ulang, ia proses memberi kefahaman, memberi penghayatan. Ingatan. Tak, kita ingat sesuatu. Tak apalah. Okey. Maksud saya ialah, kalau siapa yang beramal sesuatu, tak rasa apa-apa lagi, don't worry. Jangan bimbang, jangan rasa putus asa. Sebab itu, Islam dia ada istilah istiqamah tu kan. Sebab itu bila Nabi sebut setiap kali wuduk, maksudnya kita akan ulang 5 kali sehari. Dan insya-Allah kesan daripada kita mengulangi syahadah, hati kita makin kuat, makin teguh. Bila kita ada ujian, kita tahu kita dah ulang ni, tiada tempat kita mengadu, tiada sembahan, tiada tempat kita meminta melainkan Allah. Dan kita akan jadi lebih mudah untuk mentaati perintah Allah daripada syahadah. Sebab apa? Kita mengakui bahawa Nabi Muhammad itu utusan. Jadi selama ini yang buat alasan untuk kita hijrah, untuk kita berubah, kan? Yang membuat alasan tu adalah nafsu kita. Kita tangguh, kita tu nantilah berubah, nantilah tukar pakaian, nantilah gini-gini. Itu nafsu. Tapi bila nafsu kita selalu ditundukkan dengan syahadah, subhanallah, mudah-mudahan kita boleh mentaati perintah Rasulullah dan mentaati perintah Allah. Hasil pada syahadah.
Jangan bimbang, repeat, ulang. Itu akan memberi kesan kepada jiwa. Okey. Lepas tu saya nak kita share doa ni. Allahumma, ya Allah. Sebab tu kalau saya akan baca habis doa ni. Sebab doa ni sangat indah, sangat terbaik. Allahumma ja'alni, ya Allah, golongkan aku. Ya Allah, golongkan aku. Allahumma ja'alni, ya Allah, golongkanlah aku minat tawabin, di kalangan. Minat tawabin, di kalangan orang. Tawabin ni adalah orang-orang yang bertaubat, ahli taubat. Waja'alni, dan golongkan aku minal mutatahirin, dalam kalangan. Samalah juga ni. Tulisan pun dah tak tentu arah. Dalam kalangan al-mutatahirin, orang yang menyucikan. Orang yang menyucikan, mutatahir, orang yang suci, bersih. Waja'alni, dan golongkanlah aku. Sekali lagi dia ulangi, waja'alni, dan golongkanlah aku, ya Allah. Min, bukan minaya, min, daripada. Min, hambamu. Min ibadika, di kalangan hambamu. Ka ni tuju kepada Allah. Hambamu yang soleh. Tuan-puan sekalian, kalau kita pastikan anak-anak kita baca doa ni, insya-Allah tidak ada kebimbangan, tidak ada kerisauan kita terhadap anak-anak. Walaupun setelah kita mati. Kalau anak kita usaha, tuan-puan sekalian, ibu ayah, mulai solat zuhur ni, ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, duduk kumpul sekejap. Ataupun selalu dengar, okey, dah baca doa lepas wuduk, mesti kena pastikan. Saya buat perkara yang sama. Kadang-kadang saya lupa juga. Tapi selalunya saya akan ingatkan daripada ambil wuduk, dah baca doa wuduk belum? Dah baca doa wuduk belum? Mesti tanam pada mereka, pegang doa wuduk ni. Dan saya nak dengar, kalau anak saya nak dengar juga dia baca, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, golongkanlah aku di kalangan orang yang bertaubat. Ya Allah, golongkanlah aku di kalangan orang yang menyucikan diri. Dan golongkanlah aku di kalangan hamba-Mu yang saleh. Tuan-puan sekalian, ini 3 golongan yang menjadi dambaan orang Islam. Kita nak di kalangan orang yang bertaubat. Sebab, subhanallah, orang yang bertaubat. Maksudnya kalau kita mati dalam keadaan kita di kalangan orang yang bertaubat, dalam keadaan suci bersih. Mutatahirin, orang yang menyucikan dirinya. Ya Allah, kita nak suci apa, tuan-puan sekalian? Kan nampak saya ni bersih. Dia dah mandi bersih. Ini kebersihan zahir. Nampak kemah bersih. Tetapi yang paling kita takut adalah kekotoran jiwa. Penyakit banyak. Ia ujub, takabur, dengki, sum'ah. Macam-macam lagi penyakit hati. Yang ni orang tak nampak. Jalan elok, muka bersih, nampak orang soleh, tapi ada penyakit hati. Sebab itu bila sebut al-mutatahirin, saya maksudkan adalah, ya Allah, golongkanlah aku di kalangan orang yang menyucikan hati. Hati yang dalam ni, menyucikan diri dan menyucikan hati. Sebab manusia lebih kepada nak jaga zahir. Tetapi hati tu jarang. Tapi bila kita doa ni, mudah-mudahan kita selalu bersihkan hati kita. Waja'alni min ibadika, dan golongkanlah aku di kalangan hamba-Mu yang soleh. Kalau kita baca Al-Quran, memang disebutkan untuk syurga Allah itu untuk orang hamba-hambanya yang soleh. Orang yang soleh. Orang yang soleh mesti dijaga oleh Allah. Kan ada satu doa, Allah mahfaz Nabi mahfazta ibadaka. Ya Allah, peliharalah aku. Peliharalah kami, ya Allah, sebagaimana Engkau memelihara hamba-Mu yang soleh. Kalaulah tuan-puan sekalian, nak jadi ahli taubat bukan senang. Nak jadi ahli yang menyucikan diri bukan senang. Tetapi dengan doa, tuan-puan sekalian, Allah makbulkan doa kita. Lepas ambil wuduk dah bersih, kita minta kita berada dalam 3 golongan ni. Lalu Allah makbulkan, kita jadi hamba Allah yang selalu bertaubat. Orang Allah terima taubat. Kita di kalangan orang yang sentiasa sucikan diri. Dan orang yang soleh. Sebab doa. Allah makbulkan doa kita. Jadi soleh sungguhlah cucu kita, anak kita. Jadi soleh sungguh kita. Kita doa tu Allah makbulkan. Masya Allah. Sebab itu tak mustahil, tuan-puan sekalian. Bila jadi hamba yang bertaubat. Bila jadi orang yang suci hati, suci diri, zahir batin. Jadi orang soleh. Tak mustahil 8 pintu syurga terbuka. Sebab itu saya suka bila baca hadis Nabi tentang kelebihan amalan yang menyebab jadi syurga. Kena syarah sikit supaya orang faham. Kenapa doa ni powerful sangat sehingga kan dibuka 8 pintu syurga. Kerana intipati daripada doa tersebut yang akan mengubah kita.
Agak mustahil tuan-puan sekalian. Orang ambil wuduk dan dia baca doa ni selepas sekali ambil wuduk, dia tak berubah. Agak mustahil. Pelik sangat. Tapi insya-Allah, dengan walaupun dia tu seksi, walaupun dia tak tutup aurat, mula-mula dia beramal dulu doa ni, kan? Insya-Allah mungkin lepas sebulan dia akan hijrah. Mungkin selepas 2 bulan. Subhanallah. Jadi pada ibu ayah, contohlah, ada ibu ayah kata, Ustazah, saya tak tahu macam mana dah nak didik anak perempuan ni. Memang silap kami, tak ajar dia tutup aurat daripada kecil sampai sekolah menengah. Sekarang dia dah universiti, dia belum lagi, dia tak nak, dia tolak kami mentah-mentah. Sebab dan dia bagi tahu sebab kami juga yang biasakan dia macam tu. Jadi kita kata, okey macam ni lah puan. Puan tak payah tegur dah pasal dia tak tutup aurat semua tu. Puan suruh dia baca doa selepas wuduk. Tu je. Puan cuma cakap, bacalah doa ni lepas wuduk. Nanti 8 pintu syurga dibuka. Mak cuma nak ingatkan tu je. Bayangkan dia ulang-ulang doa ni di kalangan orang yang bertaubat. InsyaAllah dia akan bertaubat lah. Dia akan buat, dia akan tinggalkan maksiat. Tak tutup aurat tu maksiat ya. InsyaAllah dia akan jadi orang yang saleh. Sebab doa mula-mula mungkin dia tak faham. Mungkin tak masuk. Tapi bila dia minta dengan Allah, Allah makbulkan. Dia berubah akhirnya. InsyaAllah, alhamdulillah muslimin-muslimat. Oh, ada orang nak screenshot. Okey, sila. Macam saya mengganggu kan. Gitu. Tuan-puan sekalian. Jadi saya dah jelaskan tadi kan, kalau baca sekadar ni pun dah cukup. Sebab itu hadis Nabi yang sahih sampai sini saja. Namun di sana ada riwayat yang lain yang menambah ni. Yang ada bacaan ni, tambahan bacaan ni. Jadi ala-ala lepas wuduk baca ni terus. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Kalau nak cepat, setakat ni pun dah sempurna dah. Masya-Allah. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang saya kasih, yang saya hormati, yang saya muliakan, saya mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan segala ilmu yang kita kongsikan memberi manfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua berkumpul kembali di syurga. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Wa tawasaw bis sabr. Itu yang betul. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, malam ni ada satu perkongsian yang sangat istimewa. Saya, Ustazah Hafizah Musa dan Ustaz Syed Nur Hisham membawa tajuk Bunuh Diri. Takut. Tajuk Bunuh Diri. Malam ini jam 9 malam, saya Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa dan juga Ustaz Syed Nur Hisham sebagai moderator. Tajuknya adalah Bunuh Diri. Malam ni ya. Okey, alhamdulillah.